Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Joint Ventures Companies BSJV berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG ke-222 dan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC ke-108 bagi suku kedua tahun 2024. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri dengan pengambil alihan sebagai pengerusi Lembaga Pengarah-Pengarah BSJV jelas mencerminkan keprihatinan baginda untuk memimpin dan mengemudi hala tuju masa depan sektor minyak dan gas yang merupakan salah satu tunggak utama dalam ekonomi negara. Ini juga bagi memastikan pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam meningkat lebih pesat pada masa akan datang selaras dengan Matlamat 3 di bawah wawasan Brunei 2035 iaitu ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Keberangkatan Kebah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua, dan Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri sebagai ahli-ahli Lembaga Pengarah BLNG dan BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa oleh Awang Haji Muhammad Izzat Izzuddin bin Begawan Pihin Hatib Dato' Paduka Haji Imran, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Mesyuarat yang juga dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors mewakili Kerajaan Kebah Dulia Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kumpulan kepimpinan daripada BLNG dan BGC, antara lainnya menggariskan kemajuan semasa, inisiatif dan rancangan masa hadapan BLNG dan BGC. Penerbangan ketiga jemaah haji negara Brunei Darussalam selamat mendarat kemarin di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Mengadu-alukan ketibaan jemaah haji Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Datin. Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja Major Jara Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pemangku Menteri Kesihatan dan Datin, dan Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah Al-Buraithin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara ini. Terpilih menjadi tetamu Allah melaksanakan ibadah haji merupakan satu anugerah terindah yang tiada ternilai bagi jemaah haji yang menjiwai dan menghayati sepenuhnya beribadah di Tanah Suci itu. Setelah hampir 30 hari berada di Tanah Suci bagi melaksanakan ibadah haji, perasaan berat dan sayu untuk meninggalkan Tanah Suci diungkapkan oleh beberapa jemaah haji negara semasa ditemui. Mengajar kami erti kehidupan sebenar apabila berkumpul bukannya satu negara saja, bahkan semua negara, berbagai-bagai bangsa dan berbagai-bagai corak kehidupan. Banyak dugaan tadi menghadapi dengan keadaan yang tampaknya sampitlah, cuma ada yang cukup tidur. Anang semuanya anang dugaan tani untuk haji kan. Menunaikan padu haji pada tahun ini mengajar kami macam mana arti kesabaran dan dua arti
penat lelah kami untuk mengerjakan rukun Islam yang kelima ini. Dapat dihadapi dan diharungi dan lancar dan sempurna, alhamdulillah. Semua itu mengajar saya erti kesabaran dan melaksanakan ibadah sekaligus menambah lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya berasa sangat gembira kerana mendapat menunaikan haji bersama keluarga saya. And now we are going back to Brunei. 251 jemaah haji negara Brunei Darussalam termasuk 3 pegawai perubatan haji yang mengikuti pesawat BI 4228 berlepas dari terminal haji lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah kira-kira jam 5.52 petang kemarin waktu setempat. Berada di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz bagi mengucapkan selamat belayar, Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Dato' Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah, dan Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran. Penerbangan tersebut yang membawa jemaah haji yang mengikuti pakej Darussalam Services dijangka tiba ke tanah air pagi ini. ...22 orang warga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama PKL sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77. Majlis berlangsung petang kemarin di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengurniaan pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan bagi warga kementerian berkenaan atas sumbangan dan jasa bakti mereka kepada raja, negara dan dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Inisiatif baharu penting bagi mengubah sikap dalam pengurusan keuangan agar lebih berhemah dan terancang. Justru negara Brunei Darussalam semakin bergiat aktif dalam mengaplikasi prinsip-prinsip Islam yang patuh syariah dalam sistem pengurusan termasuk bidang kewangan dan ekonomi selain pembangunan beberapa aplikasi kewangan yang berkembang seiring dengan teknologi digital dan komunikasi terkini. Perkara tersebut ditekankan semasa pameran pengurusan kewangan Islam dianjurkan oleh Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Ia diadakan sempena pameran dan persidangan pertengahan tahun Brunei MICE 2024. Perasmiannya berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Dalam ucapan alu-aluan Profesor Madya, Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB juga menekankan pengurusan kewangan yang teratur dan bersistematik akan membantu mensejahterakan kehidupan sejajar dengan tuntutan Maqasid Al-Syariah. Perasmian pameran disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada para peserta pameran. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok bermula pukul 10 pagi hingga 6 petang. Penjanaan sisa makanan yang tinggi di negara ini telah mendorong sebahagian pihak untuk mencari penyelesaian kreatif termasuk melalui proses sekitar semula. Perkara tersebut digariskan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara
dalam ucap tamanya semasa sesi pembukaan Forum Brunei Mampan di Universiti Brunei Darussalam UBD bertemakan penggunaan dan pengeluaran mampan penyelesaian untuk semua. Forum Brunei Mampan memberi tumpuan kepada salah satu maklumat pembangunan lestari SDGs iaitu penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Yang berhormat Daeng Haja Rosmawati binti Haji Abdul Momin berkata, dengan gitar semula ia memberi manfaat kepada alam sekitar dalam mengurangkan sisa dan sebarang pelepasan gas rumah hijau yang berpotensi di samping mengukuhkan lagi keselamatan makanan dan memperkasakan perniagaan tempatan. Terdahulu, Pengiran Haja Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Kebangsaan Khas SNCC SDGs menyatakan forum tersebut mencerminkan komitmen ke arah mentransformasikan pendekatan pengeluaran dan penggunaan barangan dan perkhidmatan. Biro Kawalan Narkotik BKN telah menjalankan operasi Arsahil pada 16 dan 19 Jun yang menumpukan kepada sekumpulan pengedar dan pengguna dadah di Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, Daerah Tautung. Secara keseluruhan, BKN telah menahan 27 individu yang terdiri daripada warga tempatan dan warga asing berumur 16 hingga 65 tahun kerana dipercayai terlibat dalam kegiatan pengedaran dan penyalahgunaan dadah. Hasil operasi tersebut, BKN telah merampas sebanyak 75.29 gram syabu dan 37.21 gram ganja. Darah syabu yang dirampas dianggarkan bernilai lebih dari RM10,000 di pasaran tempatan dan boleh menampung sekurang-kurangnya 750 orang penagih dadah. Operasi turut merampas wang tunai sebanyak RM3,652 Brunei, $24 Singapura, RM100 Malaysia dan RM500 peso dipercayai hasil dari kegiatan pengedaran dadah, alat perkakas untuk menyalahgunakan dadah dan alat-alat dipercayai digunakan untuk membungkus dadah seperti alat timbangan digital, gunting dan paket-paket lut sinar kosong. Beberapa suspek yang ditahan akan turut disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar. Jika sabit kesalahan dengan jumlah dadah yang dirampas boleh membawa hukuman maksima 20 tahun penjara dan 15 sebatan dan hukuman minima 5 tahun penjara dan 5 sebatan. Suspek operasi Arsahil merupakan pengedar dan pengguna dadah yang didapati masih lagi menjalankan kegiatan mengedar dan menyalahgunakan dadah secara berterusan walaupun pernah ditahan oleh BKN sebelum ini. Operasi juga merupakan salah satu usaha BKN dalam mengekang kegiatan pengedaran dan penyalahgunaan dadah dari terus berleluasa khususnya di kawasan perumahan negara dan sekitarnya. BKN turut menegaskan bahawa pihaknya akan terus menjalankan amanah dan tugas-tugas pembanterasan dadah bagi mencegah jenah dadah dari terus berkembang dan berleluasa termasuk di kawasan-kawasan perumahan. Pengedaran dadah merupakan jenayah yang perlu diberikan perhatian kerana ia boleh membantutkan perkembangan golongan belia-belia dan seterusnya menjejaskan keharmonian dan keutuhan masyarakat serta ketahanan negara. Pesta Pengguna kini kembali dengan menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan dari dalam serta luar negara. Edisi ke-29 pesta tersebut bermula kemarin. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rezal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pesta Pengguna kali ini menyediakan lebih 580 petak jualan. Orang ramai boleh berkunjung ke Pesta Pengguna yang diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas sehingga Ahad ini bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam kecuali Jumaat ditutup sementara pada pukul 12 tengah hari hingga 2 petang.
Pesta Pengguna ke-19 turut dimeriahkan dengan penyertaan bukan sahaja pengusaha dari Singapura, Malaysia, Indonesia, India dan Thailand, bahkan dari beberapa kedutaan asing di negara ini. Kedutaan Diraja Thailand di negara Brunei Darussalam buat julung kalinya menganjurkan pameran besar-besaran Thailand diadakan sempena ulang tahun ke-40 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Thailand. Pelbagai produk dipamerkan. Turut menyertai kedutaan besar Republik Indonesia di negara ini, antara yang dipamerkan termasuk produk keluaran Republik Indonesia seperti makanan, kosmetik dan pakaian. Sementara itu, di Expo Mega India, pengunjung berpeluang menyaksikan kebudayaan dan warisan India, ia termasuk seni kraf tradisional India. Separuh jalan selepas Jejambat Tunku hingga Jejambat Lebuh Raya Muara Tutung Hala Jerudong ditutup sementara sehingga 2 Julai. Jabatan Kejaraya dalam kenyataannya memaklumkan penutupan bermula pukul 10 malam hingga 5 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Ia bertujuan bagi kerja-kerja penyelenggaraan longkang. Pengguna jalan raya dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Kementerian Kesihatan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan pressure dan leak test bagi header pipe bekalan air dari tangki air panas ke Kompleks Wat di Blok Utama Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Sehubungan itu, bekalan air panas di hospital berkenaan akan ditutup sementara sehingga 30 Jun 2024 dan dibuka semula setelah kerja-kerja selesai. Kementerian Kesihatan memohon maaf di atas sebarang kesulitan dan ketidakselesaan yang timbul. Kefahaman, kerjasama dan kesabaran orang ramai sangat dihargai.